hari ini entah macam mana tiba-tiba saya jadi sasaran. Tetapi saya rasa seronok bila mereka bercakap dengan berterus terang dalam muktamar, dalam dewan, mengkritik, memberi cadangan. Yang saya tak seronok, gambar saya pun mereka bubuh cat. Yang ni tak seronok lah. Janganlah buat macam tu, muslimat marah. Dia kata gambar Abang Mat kena cat tu daripada simpang tu. Ada yang berhenti nak pergi basuh gambar tu. Tapi kalau yang bercakap, mengkritik, memberi pandangan, itu bagi saya adalah perkara biasa. Ada kawan-kawan menegur, kenapa bagi Bang Mat Suruhjaya Pulau Pinang, bagi wakil yang bercakap Pulau Pinang itu menghentam Bang Mat. Saya kata, itulah Bang Mat, demokrasi. Artinya bagi kita mengkritik, memberi pandangan seperti kata Datuk Mustafa Ali itu perkara biasa. Terengganu banyak menghentam saya. Oleh kerana dia banyak hentam saya, lepas muktamar negeri yang pertama saya akan turun melawat ialah Terengganu, iaitu program di Kuala Berang pada 25 hari bulan nanti. Rugi negeri lain tak hentam saya banyak. Walaupun di atas nama parti ini dan parti-parti besar back menyokong Prabowo Hatta, tetapi rakyat melihat prestasi yang ditunjukkan oleh Joko walaupun dia tidak berparti. Maka bila datang pilihan raya, PDIP Perjuangan menjemput Joko masuk partinya, dan media dan sebagainya menyokong Joko, dan golongan NGO third force ini bekerja kuat, dan dia capai kemenangan undi lebih 8 juta daripada lawannya Hatta Prabowo. Oleh itu Jokoism inilah yang sedang muncul sekarang ini. Tak pernah saya sebut bahawa Joko lebih baik daripada Tok Guru Haji Ahmad Dewan. Siapa yang berkata begitu, saya ingat pergi komok lah ayak dan tolong ambil uduk lah. Sebab prestasi mula dilihat sekarang. Sebab itu kalau kita nak menang, kita kena tonjolkan prestasi dengan dasar Islam kita telah kita kukuhkan, tapi prestasi mesti dilihat. Ini tren baru. Golongan third force kita lihat. Bila ditangkap mereka yang terlibat, mereka yang dituduh dalam akta hasutan, di antara yang ditangkap dan telah dihukum Adam Adli, Safwan Anang, Hishamuddin Rais, Ten Chua, semuanya ini apa dia? Di antaranya mereka ini adalah golongan yang disebut sebagai golongan third force yang akan mencorakkan politik masa depan. Seperti kata Syekh Sagung tadi, saya terlibat dalam mobilisasi demokrasi. Saya kena perhati benda-benda ni untuk tonjolkan dalam parti apa yang kita nak hadap pada masa hadapan. Tujuan-tujuan kita sama ada nak menjatuhkan presiden, itu tak ada langsung dalam jiwa kita. Menjelang pilihan raya, masa itu parlimen telah dibubar. Seorang jurnalis terkenal yang banyak lama berada di Malaysia, beliau memberitahu saya bahawa kedudukan presiden di Marang tidak terjamin. Kemungkinan akan kalah dalam pilihan raya. Bila saya dengar pandangan itu, saya terus telefon saudara Yahya Ali. Saya kata, saudara Yahya Ali, atau satu hari sentuk saya nak turun di kawasan Marang, atau lah apa program, sebab saya nak beri tenaga sebanyak mungkin yang boleh supaya presiden menang dalam pilihan raya di Marang. Orang lain beri tenaga, itu saya tolong, saya nak cuba beri tenaga sikit. Setelah berlaku penamaan calon,
laporan mengatakan orang-orang Tionghoa tak berapa nak undi ketua pemuda di Temerloh. Orang-orang Cina. Kawan-kawan DAP kata, Bang Mat boleh berubah kot. Saya pun tinggal kawasan Pendang, pergi ke Temerloh bersama dengan adinda saya Nazaruddin Tantawi, depan orang Cina yang ramai, kita minta mereka mengundi, inilah calon kita daripada Pakatan Rakyat. Bagi saya, kalau saya ada berbeza pendapat dengan Nazaruddin, itu soal lain. Tapi dia ketua pemuda, wajib kita usaha menangkan dia supaya ada di parlimen. Begitulah juga saya tinggalkan kawasan Pendang untuk pergi ke Pulai dan beberapa tempat di Johor untuk membantu pemimpin-pemimpin yang lain. Tapi apa boleh buat, nasib tempat kita pergi bantu menang, tempat sendiri kalah. Tak apa, itu adalah perkara biasa. Artinya hadirin sekalian, dalam pilihan raya misalnya, kalau saya berniat biarlah Tok Guru Haji Hadi kalah, dia tak jadi presiden, tetapi kita tak boleh nak tengok kalau presiden kita masuk pilihan raya, dia kalah dalam pilihan raya. Ini yang kita pegang. Sebab itu tuduhan-tuduhan kadang-kala tu, kita ni orang bukan plastik. Jadi kadang-kadang tuduh tu ada juga rasa kecil hati. Kadang tu saya balik menung, ya, isteri saya kata awak melengung ni. Saya tak apalah, ada masalah ni. Kadang-kadang kita nak test dia juga masa-masa kita usah hati ni. Usah hati macam ni, menikah seorang lagi lah senang. Dia pun setuju, dia kata pilah menikah. Tapi cara dia suruh tu kita nampak macam bukan lembut, pilah. Apa yang saya bercakap depan wartawan itu, press conference, adalah semuanya hasil mesyuarat. 17 hari bulan press conference, Tok Guru ada hal, saya mengepalai. Dalam press conference itu saya membaca kesemua dalam kenyataan presiden yang ditandatangani, satu titik pun saya tak ubah. Begitulah juga press conference pada 7 hari bulan. Keputusan kita, iaitu kita, menteri besarnya bukan daripada kita, juga keputusan mesyuarat. Artinya sebarang ke press conference bukan pandai-pandai, ia adalah keputusan mesyuarat. Walaupun saya timbalan presiden, saya perlu nak tanda tangan satu perkara dalam ketiadaan presiden. Saya pergi jumpa Setiau Sagong, cari dia sampai jumpa. Saya telah berbincang, Setiau Sagong kata, kalau boleh jangan lagi lah tanda tangan hal ini. Saya tak tanda tangan. Walaupun pada waktu itu dengan ketiadaan presiden, saya lah patut tanda tangan. Artinya bagaimana kami sentiasa berhubung, bermesyuarat dalam memutuskan perkara-perkara yang penting dalam suatu masa dan suatu ketika. Dan kita haraplah lepas daripada muktamar ini, walaupun muktamar ini ada perkara-perkara barulah dipersembahkan. Baru pertama kali saya duduk lama dalam parti ini tengok ucapan dalam bentuk doa. Kita dulu guna juga doa ni bila kita nak ceramah tak boleh, FRU suruh bersurai. Akhirnya kita berdoa. Boleh nak larang doa. Jadi tambah Ustaz Bakacik, dia doa panjang macam ceramah. Ilmu demonstrasi itu Kak Muhammad. Ilmu demonstrasi. Ustaz Patino pun buat gitu juga. Begitu juga kemarin dia bercakap panjang, pengurusi tetap nak sekat, ni doa. Rupanya taktik baru ni. Lain kali kita baca talqin pula. Kita mula ila hadratan Nabi dan sebagainya, nak tegok macam mana. Sampai itu kita baca talqin dalam Melayu. Walau bagaimanapun, keberanian bercakap, memberi pandangan itu alhamdulillah baik. Cuma kadang-kala berani-berani pun nama sebenar tak berani bagi tahu. Tu je lah.
Jadi kita hadirin sekalian tak berapa berani sangat. Tapi kita dalam majlis apa kita cakap, nama aku Muhammad bin Sabu.